Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Bertemu lagi. Pak Ya doakan semuanya dalam keadaan sihat. Memenangkan bulan puasa tak berapa hari je lagi. Pak Ya mohon doa kepada Allah. Kawan-kawan semua, termasuk Pak Ya juga, diberikan kesihatan yang baik. Kita dapat dipertemukan dengan Ramadan dan kita dapat menghabiskan Ramadan 30 hari atau 29 hari itu dalam keadaan yang sihat, supaya kita dapat menumpukan kepada sepenuh ibadah madrasah Ramadan ini, insya-Allah. Baru-baru ni Pak Ya ternampak sebuah video berkenaan peraturan baru yang dibuat oleh Menteri Agama Arab Saudi. Bin Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. Firstly, the ban on the use of loudspeakers for mosques will not be lifted during Ramadan. The call to prayer remains restricted to 1/3 of the volume of the loudspeakers, and loudspeakers are banned entirely for Quranic recitation, even if worshippers struggle to hear the Imam from the back. Secondly, the broadcasting of Taraweeh, Ramadan prayers, is banned on all media platforms. The famous Masjid Quba, where the legendary Imam of Medina, Muhammad Ayyub, rahimahullah, was discovered, and other mosques, are all banned from broadcasting the recitation of the Imam and broadcasting prayers that are often watched in the hundreds of thousands by Muslims around the world. The holy mosques of Mecca and Medina are not expected to be included in this ban. Bin Salman seeks to avoid a backlash similar to last year when he tried to apply this ban to the two holy mosques. Thirdly, the new rules order that prayers should be shortened and the dua or supplications should be kept short. Fourthly, anyone looking to sit in the mosque in the last 10 days for i'tikaf must show ID. In other words, the state apparatus will intimidate worshippers by collecting information for surveillance, a tactic that Bin Ali used in Tunisia to discourage people from going to the mosques. The fifth rule is that mosques are banned from collecting donations from worshippers, whether that be to fund meals for those breaking their fast or for any other purposes. It's worth noting here that worshippers often donate during Ramadan towards meals on the basis of a saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whoever gives food for a fasting person to break his fast, he will have a reward like the one who fasted. The sixth rule is that worshippers are ordered not to bring their children to the mosques. And this rule is almost identical to that of Soviet satellite states that banned children from mosques in order to prevent Islamic influences on their nurturing and upbringing. The seventh rule is that mosques may not provide meals for fasting worshippers inside the mosque and cannot set up tents outside for communal meals at the time of breaking the fast. Rasanya semua tahu kan, Muhammad bin Salman, putera diraja Saudi yang dia sekarang ni menguasai kerajaan Saudi, ada visi dia, visi 2030. Jadi dalam pengisian visi tu niatnya ialah untuk memberikan imej yang lebih lembut kepada Arab Saudi, dan di samping dia hendak membawa Arab Saudi kepada arah yang lebih sekular berbanding dengan yang sebelumnya. Sebagai contohnya ialah pada 2017 dibenarkan konsert diadakan di tanah Arab Saudi. Beliau benarkan panggung wayang dibina di Arab Saudi. Walaupun mungkin dia ada kontrol lah terhadap filem yang macam mana yang dibenarkan. Bermula daripada 2017, sudah banyak konsert yang diadakan, antara yang terkenal seperti BTS, Blackpink, Bruno Mars, Salman Khan daripada India, dan beberapa tim yang terkenal lagi lah dari seluruh dunia. Tapi dalam keadaan yang sama, kita nampak putera Muhammad bin Salman ni dia meletakkan beberapa syarat terhadap institusi masjid, institusi agama di Arab Saudi. Contohnya pada tahun 2021, Menteri Agamanya menghadkan seruan azan di seluruh masjid Arab Saudi hanya boleh volumenya hanya boleh 1/3 je daripada volum yang sedia ada. 1/3-nya atas alasan banyak ibu yang komplain kerana anak kecilnya tak dapat tidur atau terganggu tidur atau terganggu bila dengar bunyi azan yang kuat. Okey, cuma kalau kita lihatlah, sebenarnya azan ni telah dilaungkan sejak daripada zaman Nabi lagi, dan sejak ada loudspeaker
sejak loudspeaker tu dicipta, Pak Yah rasa masjid seluruh dunia telah mengazankan, kecuali mungkin di mana orang Islam itu minoriti. Tapi di mana orang Islam itu majoriti, maka tak ada masalah dari segi melakukan azan. Okey, so di situ dah nampak itu menjadi satu kontroversi yang didengar di seluruh negara Islam. Ramai para aktivis, ahli-ahli agama yang menegur tentang peraturan baru itu. Dan sekarang pada tahun 2021 banyak lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, yang Pak Yah tengok ada lebih kurang 10 atau 11. Tanpa buang masa, kita pergi terus kepada peraturan yang pertama, ialah imam dan muazzin dilarang sama sekali membuat kutipan untuk biayai iftar majlis buka puasa. Ini Pak Yah rasa tak ada kesan sangat, sebab memang Arab Saudi terkenal dengan orang kaya yang suka berbelanja di bulan puasa. Belanja makan sekarang sampai berlebihan makanan. Makanan letak di tepi-tepi jalan, ada lori yang bagi makanan percuma dalam masjid. Peraturan yang kedua ialah jamuan berbuka puasa tidak dibenarkan dalam masjid. Macam manakah ini? Adakah dia akan efek perjalanan di bulan puasa? Sebab pengalaman Pak Yah bila kita pergi buka puasa di Mekah, kita dah duduk dalam saf, jadi dia akan batangkan kain putih sepanjangnya dan letak kurma, air dan sebagainya untuk kita buka puasa. Sambil kita menunggu puasa, kita baca Quran ke, kita berzikir ke, berdoa, buka puasa. Kemudian dah mungkin dalam 10 minit semuanya dah bersih, lipat semua benda, simpan. Kalau di Masjidil Haram ditetapkan, maka para jemaah terpaksa keluar kawasan yang lapangan tu, tempat kita duduk kat luar tu. Kalau dekat situ, maknanya para jemaah terpaksa berjalan jauh keluar dan kemudian masuk balik, ataupun mungkin dah solat kat luar sajalah. Semuanya ni diletakkan di bawah tanggungjawab imam dan muazzin. Yang ketiga, kawasan yang digunakan untuk buka puasa tu perlulah dibersihkan dengan kadar segera. So maksudnya jadi kena bersihkan dalam keadaan segera, baru kita boleh tunaikan maghrib. So, dan makanan ini tidak dibenarkan disimpan di dalam khemah ataupun di dalam bilik-bilik yang dikhaskan. Tak tahulah kenapa ini, mungkin kerana takut ada binatang, kadang-kadang burung pun datang makan kan. Mungkin itulah yang kita nampak pada zahirnya, sebab-sebab mengapa peraturan ini diadakan. Dan yang nombor 5 Pak Yah nampak ialah memasang kamera tidak dibenarkan. Pak Yah rasa ini termasuk juga kita pakai handphone kamera kita untuk rakam laungan azan ataupun rakam bacaan imam dan sebagainya. Di samping itu, masjid tak dibenarkan menyiarkan secara langsung upacara-upacara solat, azan dan sebagainya online dengan media massa. Nampaknya ada macam kekangan agak sini kan, sebab kalau kita sebagai orang asing, kita datang, memanglah kita nak rakam bacaan imam-imam tu, memanglah sedap-sedap kan. Jadi memang kita terkedu mendengar bacaan imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan sebagainya. Jadi kenapa pula tak boleh rakam? Kita nak bawa balik sebagai kenang-kenangan untuk kita kan. Jadi ini mungkin akan kekangan-kekangan yang dibuat terhadap orang yang nak menunaikan ibadah. Yang Pak Yah ingat, sebelum ni puasa, di bulan puasa memang ada channel-channel Arab Saudi, internet TV yang akan menyiarkan bacaan Quran daripada tiap-tiap masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, semayang tarawih live, semayang Qiyamul Lail live dan sebagainya kan. So dia untuk memberi kita semangat. Dan apa salahnya, sebab time difference antara kita dengan Mekah mungkin dalam 5-6 jam. Kemudian lagi satu ialah peraturan yang dibuat ialah muazzin wajib melakukan azan isyak tepat pada waktunya. So yang ni memang spesifik disebut isyak. Sembahyang solat fardu yang lain tak disebut, tapi isyak.
wajib dilakukan tepat pada masanya mengikut jadual waktu di sana lah. Kalau kita nak bahaskan pro dan kontranya, sebab mungkin kalau saya tengok di Arab tak adalah orang buat tazkirah selepas buka puasa. Tapi tak tahulah, kita tak pergi seluruh Arab Saudi, kita tak tahu apa yang berlaku. Kita hanya biasa dengan di Mekah dan Madinah aja keadaan yang kita biasalah. Nombor 8, ini yang nampak tiap-tiap orang yang nak melakukan iktikaf di masjid sebagai satu sunnah Nabi, nak ikut sunnah Nabi, maka mereka perlu mendaftar dulu online. Ada satu website nama www.nusuk.sa. Diwajibkan mendaftar dulu sebelum tarikhnya. Bagi orang asing, imam kena pastikan bahawa orang asing ini dia ada sponsor dia, ada orang yang menaja dia untuk buat iktikaf di masjid itu. Jadi di sini Pak Yan rasa banyak masalah, sebab kadang-kadang kita decide nak pergi Arab Saudi pun last minute. Jadi dan tentulah kita tak sempat nak daftar untuk iktikaf, sebab dia ada bagi tarikh dia, spesifik tarikh dia daripada berapa bulan Rejab Syaban sampai berapa, 25 Syaban hingga 10 Ramadan. Itu tarikh durasi untuk daftar. So kalau terlepas, tak boleh lah. Kita tak boleh lah buat iktikaf kalau kita dah terlepas daripada waktu itu. Wallahualam. Saya rasa kalau bagi orang yang pergi dengan tabung haji atau dengan mana-mana package umrah, sudah tentu syarikat umrah itu yang akan buat pendaftaran ni lah, jadi tak ada masalah lah. Macam mana juga syarikat umrah akan buat pendaftaran untuk naik LRT di sana dan sebagainya. Dan yang Pak Yan rasa ada kontroversi sikit, peraturan nombor 9 ialah kanak-kanak tidak dibenarkan dibawa bersama untuk solat jemaah di bulan puasa atas alasan mengganggu para jemaah lain lah. Tapi kita kena tengok pada hukum Islam lah. Kanak-kanak digalakkan solat, dan kalau bulan puasa solat berjemaah lah. Solat berjemaah di masjid, di surau sampai hujung umur 7 tahun. Dari 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau 10 tahun, kita dah boleh pukul anak itu untuk arahkan dia solat fardu. Dan paling baik solat fardu ialah berjemaah. Dan paling baik berjemaah di masjid. Kan? Jadi bila ada rule macam ni, kita yang daripada Malaysia nak bawa anak kecil pun susah jugalah kan. Bermakna kita tak boleh lah bawa anak kecil masuk masjid kan. Lagi satu poin yang Pak Yan nampak ialah anak-anak Arab yang Pak Yan nampak sangat tertib, sangat well mannered. Dia tak reti nak kacau orang, tak reti nak pergi berlari-lari apa semua. Dia dengar semua cakap ibu dan bapa dia dalam masjid tu kan. So dia maknanya dia dah ada beri kefahaman, walaupun dia kecil lagi, dia dah beri kefahaman tentang ada adab di dalam masjid. Jadi bila ada peraturan yang baru sebegini, Pak Yan rasa macam, padahal kita memang walaupun umat Islam di mana sajalah, kita nak galakkan anak-anak kita supaya solat berjemaah. Solat berjemaah di masjid dan di surau. Sebab apabila ibu bapa tak galakkan mereka solat berjemaah, apa yang jadi ialah bila mereka dah grow up, dah dewasa, dia memang rasa kekok nak pergi masjid, nak pergi surau. Dan yang lain-lain tu Pak Yan nampak yang ke-10 ialah bekerja masjid adalah bekerja lebih keras di bulan puasa ini. Okey, itu memang kita accept. Dan pegawai masjid perlu review keadaan dan buat laporan harian. So, alhamdulillah itu Pak Yan nak share dengan kawan-kawan, sebab mungkin ada yang bercita-cita ataupun mungkin dah booking pun untuk pergi buat umrah di bulan puasa ni kan. So at least kena tahulah sedikit sebanyak. Mungkin kalau pergi dengan syarikat umrah tu okey, mungkin akan
diberi kefahaman yang baik. Tapi bagi orang yang pergi atas visa persendirian, visiting visa untuk melawat Arab Saudi aja. Jadi dan tiba-tiba nak buat itikaf atau nak pergi solat kat masjid apa semua, so kita at least kita fahamlah apa yang menjadi peraturan sekarang. Okey, setakat itu sajalah cerita-cerita Pak Yah. Akan buat lebih banyak lagi video berkenaan Ramadan ini, insya-Allah. Doakan Pak Yah sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.